Dengan mempunyai nilai pasaran yang tinggi, tenakan ayam Belanda atau ayam piru mampu memberi pulangan lumayan. Badannya yang bersaiz besar mampu mempertahankan diri daripada pemangsa. Dia ada pemangsa, dia boleh makan pemangsa itu. Dia kos makannya, ayam piru satu ekor, ayam kampung satu ekor makan lebih kurang sama. Tapi bila kita jual, hasil pendapatan kita 10 kali ganda. Selain menjadi menu wajib semasa perayaan Hari Natal, hidangan ini mempunyai keunikan tersendiri. Untuk menu Turkey ni kan, sebab ini adalah satu menu yang rare, akan menjadi tarikan pada bakal customer kami di sini. Cara memasak yang betul juga penting bagi mendapatkan rasa yang lebih enak. Masukkan sedikit bawang ke dalam dia supaya flavor tu serap di dalam ayam tersebut. Dibina bersebelahan dengan kandang kuda, Gombak Cowboy Cafe pastinya sesuatu yang baru dan menarik untuk dikunjungi. Kafe yang terletak di Gombak Selangor ini merupakan restoran kedua yang diusahakan bersama suami. Secara peribadi, saya membesar dalam F&B di mana ibu saya seorang tukang masak yang sangat hebat, ada bisnes sendiri, dan saya juga seawal usia 17 tahun saya sudah mempunyai warung sendiri. Baru saja beroperasi, beberapa resipi menarik disajikan khusus buat mereka yang inginkan kelainan. Satu menu yang menarik pada hari ini di mana untuk menu Turkey ni kan, kita akan ada menu ini sebab ini adalah satu menu yang rare, akan menjadi tarikan pada bakal customer kami di sini. Menyediakan sajian ayam Belanda berasaskan cita rasa barat, pelanggan juga boleh memilih 3 jenis kuah yang berlainan. Bagi menjaga mutu masakan, ayam Belanda yang segar dan berkualiti tinggi sahaja yang akan dipilih. Dari segi supplier, kita kena pilih turkey yang fresh, yang betul-betul ikut berat. Selain daripada fresh, kita juga resep penyediaan kita kena smoke. Proses-proses tu agak makan masa untuk menyediakan satu cita rasa yang sesuai dan rare dan sedap untuk customer menikmatilah. Mereka juga pakar di dalam menyediakan daging dengan cara memasak di ruang khas dan dibakar menggunakan asap kayu api selama 3 ke 4 jam. Kebanyakan yang kita tahu di luar sana, mereka datangkan turkey ni dengan roasted. Tapi bezanya kami di sini, turkey kami ni smoke. Isi dia tu memang masak, memang juicy. Sementara menunggu pesanan makanan, pelanggan juga boleh menunggang kuda secara percuma dan melakukan lawatan di sekitar kawasan kandang. Apabila di dalam ladang kuda ni, konsepnya antara yang paling sesuai dah konsep cowboy lah. Itu segi kebersihan insya-Allah lah ya. Sini kita sentiasa menjaga kebersihan supaya bau-bau kuda tu kita minimumkan. Dia tak akan habis. Ya, dia tak akan hapus langsung. Kita minimumkan, memang ada bau kuda tetapi agak selesa, bukan sampai menyucuk hidung. Selain proses menyediakan dan memasak ayam yang memakan masa sehari, ayam Belanda ini juga sukar untuk didapati. Turkey ni dia base pada booking. Maksudnya kena ada pre-order. Jadi kita akan ada menu the whole turkey kan, puas makan satu family. Dan juga untuk menu turkey wrap dan juga untuk turkey grill juga customer kena order 3 hari pre-order awal. Walaupun menawarkan masakan ala barat, namun setiap menu tetap diolah serta disesuaikan dengan selera pelanggan yang kebanyakannya adalah penduduk tempatan. Rasa dia cukup, perap dia pun sangat sampai dalam. So smoke dia memang original taste-nya. Memang boleh bawa. Sini memang kena cuba turkey ini. Lain dari yang lain. Melihat permintaan dan nilai pasaran yang tinggi menjadikan Hashim Ayub atau lebih dikenali sebagai Pak Hashim, 60 tahun, nekat menternak ayam Belanda atau ayam piru di sekitar rumahnya yang terletak di Kubang Menerong, Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Ayam piru atau nama saintifiknya Meleagris galopevo merupakan sejenis ayam daripada keluarga burung. 40-50 tahun dulu, ayam kampung bila kita nak jual yang besar tu, seekor dalam RM2, RM3. Tapi sekali tu bila Pak Sim bela ayam piru,
Tapi bila jual, Pak Syim tak tahu nak letak harga sebab tak ada orang jual ayam biru masa tu. Kan? Jadi pemborong masuk kampung, Pak Syim kata ikut harga pemborong yang nak bagi kat saya. Pemborong tu kata seekor RM20. Jadi Pak Syim bila Pak Syim kira tengok RM20 kebanding dengan ayam kampung tu maknanya kena bela 10 ekor. Baru dapat RM20. Tapi Pak Syim jual seekor ayam biru, Pak Syim dah dapat RM20. Wow, Pak Syim kaya itu. Sumber makanan bagi ayam Belanda ini tidaklah rumit. Seleranya yang besar menjadikan alam semula jadi di sekelilingnya seperti rumput atau tumbuhan hijau yang lain sebagai makanan. Campuran dedak yang berkualiti tinggi juga penting bagi mendapatkan daging ayam biru yang banyak dan sedap. Ayam biru ni yang pertama dia lebih mahal. Kalau kita kata kita bela ayam kampung 10 ekor, kita bela ayam biru 1 ekor saja. Dia kos makannya, ayam biru 1 ekor, ayam kampung 1 ekor makan lebih kurang sama. Tapi bila kita jual, hasil pendapatan kita 10 kali ganda daripada ayam kampung semua kan. Kebiasaannya, ayam akan matang dan mampu bertelur apabila sudah mencapai umur 7 bulan. Ayam biru ini bertelur tidak mengikut musim. Seekor ayam mampu menghasilkan sebanyak 180 biji telur dalam setahun. Bila dia bertelur, kita akan kutip telur tu. Pada hari itu juga, kita spray dengan Dettol, basmi kuman. Kemudian kita basuh dengan air pack yang ada klorin. Setelah dibasuh, telur ini akan disanitasi terlebih dahulu dengan menggunakan cecair pembasmi kuman. Ia bertujuan bagi mengelakkan sebarang kecacatan ataupun kerosakan embrio sewaktu melalui proses pengeraman. Cabaran ni, peringkat mula dulu adalah cabaran. Tapi Alhamdulillah sekarang tak ada cabaran lagi lah. Sebab dia semua cabaran kita boleh atasi. Nah, ayam kita sakit, kan? Kita nak atasi macam mana? Sebab kita tak tahu. Itu cabaran kan? Tapi kalau kita okey, jumpa veteriner, kita boleh rujuk dekat veteriner. Telur akan dimasukkan ke dalam mesin pengeraman elektrik dan akan diinkubasi di bawah suhu 38 darjah Celsius. Kelembapan bilik pula harus mencapai 50% supaya embrio boleh berkembang dengan sempurna. Dia ada pemangsa, dia boleh makan pemangsa itu. Kan? Tapi kadang-kadang pemangsa tu boleh makan dia. Macam bewak kecil kan, anak bewak kecil-kecil dia boleh makan. Tapi kalau bewak dia dah besar, boleh makan dia pula. Telur yang sudah mencapai 26 hingga ke 28 hari akan dipindahkan ke kawasan yang lebih lembap dan sejuk. Anak ayam yang sihat seterusnya akan menetas pada hari ke-29. Lepas dia menetas, kita ada buat jualan anak ayam biru. Jadi kalau ada orang booking ataupun orang nak beli anak ayam biru, kita akan jual terus. Mana kita tak payah tunggu sampai 7 bulan matang. Menetas saja kita boleh jual sekok RM10. Kalau yang bakar import kita jual sekok RM25. Anak-anak ayam ini juga harus diberikan vitamin tambahan supaya antibodi menjadi lebih kuat serta tidak mudah dijangkiti penyakit. Makanan daripada dedak bergrade tinggi juga penting bagi tumbesaran anak ayam. Ayam kecil ni biasa kita bagi makan sentiasa ada. Dalam bekas makan itu kita bagi sentiasa ada. Sebab ayam kecil ni dia banyak rehat macam baby kita lah, dia banyak tidur kan. Lagi dia bangun-bangun dia nak makan. Tengok makanan tak ada. Kita tidur tak bangun ni dia bangun dah. Lepas tu dia pergi cari makan, makanan tak ada. Kan jadi ayam tu stres, dia lapar. Jadi kita bagi dalam bekas makan tu kita bubur penuh sentiasa. Kemudian bila habis kita tambah terus. Bermula hanya dengan 3 ekor, Pak Hashim kini mempunyai lebih daripada 1,000 ekor ayam Belanda. Dia antara salah seorang pembekal ayam Belanda terbesar di negeri Pulau Pinang. Biasa ada tapi tak banyak. Cuma ada musim-musim tu yang banyak macam perayaan kan. Christmas, hari ni nak Christmas ni, tu musim-musim yang permintaan lebih tinggi lah daripada permintaan biasa. Pak Cik harap lebih ramai lah peternak baru tentang ayam biru ni. Jadi siapa yang ada kelapangan nak datang ke ladang Pak Syim,
disilakanlah. Ataupun nak menuntut, nak dapatkan ilmu daripada Pak Hashim, setakat yang Pak Hashim ada lah, Pak Hashim boleh bagi. InsyaAllah.